Nak panggil ulama, kita kena tahu adab dengan ulama. Bukan ikut nafsu atau kefahaman diri kita sendiri. Bayangkan kalau ulama itu datang ke majlis kita, menghadiri majlis kita dan terasa dengan perbuatan kita, maka hilanglah keberkatan dalam majlis itu. Sebab itu, apa saja kita nak buat, kita kena rujuk kepada ulama. Kalau tidak, apa perbezaan kita dengan cara kehidupan orang kafir? Walaupun majlis itu adalah majlis kita sendiri. Korang dengar sampai habis video ini, tolong like, share and comment. Jangan lupa save video ni, takut-takut hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita kahwin atas tujuan apa? Adakah sebab nafsu? Sebab pangkat? Sebab paras rupa, kecantikan, ketampanan, darjat? Apa niat kita untuk kahwin? Adakah kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu, ilmu agama sangat penting dalam kehidupan kita, terutamanya kita yang beragama Islam pada hari ini. Aku nasihatkan kepada mereka yang dekat luar sana yang baru nak mendirikan rumah tangga, tolong cari ilmu agama. Sebab apa? Sebab ilmu agama ni sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Kebahagiaan dalam rumah tangga ni sebenarnya bergantung dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kebahagiaan itu datang daripada ketampanan, harta, pangkat, kecantikan, sebab populariti, banyak followers, ataupun sebab harta. Kebahagiaan ini datang daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita nakkan ni, kebahagiaan itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin kita dapat kebahagiaan kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi samar-samar. Hari ini di Malaysia, ramai orang Melayu Islam kita yang kahwin, sebelum mereka kahwin, mereka tidak mencari ilmu agama. Sebab tu kalau kita ikutkan statistik dalam Jabatan Agama Islam, setiap 10 minit akan adanya orang yang bercerai. Pentingnya kita utamakan ulama kita, ataupun kita belajar adab macam mana kita nak menyantuni ulama kita. Contoh ya tuan-tuan, kalau kita tak muliakan ulama kita, sebab tu hari ni ramai orang Islam kahwin bercerai. Dan ada juga di antara mereka hari ni kahwin, esok bercerai. Sebab apa? Sebab hari ni ramainya manusia pentingkan dunia berbanding kehidupan akhirat. Hari ni kita kahwin bukan disebabkan dunia, tapi kita kahwin kerana akhirat, supaya perkahwinan kita dekat atas muka bumi ini untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pentingnya seorang lelaki yang ingin menjadi seorang suami, pergilah cari ilmu agama terlebih dahulu. Sama juga dengan para wanita yang mereka sendiri telah bersedia untuk menjadi seorang isteri. Berat tahu tanggungjawab ni. Perkahwinan ini tunjangnya bukanlah nafsu semata-mata, tapi sebenarnya tunjang dalam kehidupan sebagai suami isteri ni, tunjang yang paling utama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu penting untuk kita cari ilmu agama dan amalkan kehidupan kita dalam cara beragama Islam. Hari ni kita boleh tengok majlis perkahwinan orang Melayu Islam itu sendiri. Allahu Akbar. Hari ni majlis perkahwinan yang kita hadiri, kita boleh tengok keadaan jahilnya orang Islam. Dalam majlis tersebut, banyaknya perbuatan dosa yang dibuat dalam majlis. Sebenarnya kita cari redha Allah, bukannya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh perbuatan yang kita tidak sedar mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti persandingan. Apatah lagi persandingan itu dibuka aurat. Kita kahwin ni sebenarnya untuk apa? Untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun disebabkan nafsu kita, atau kita nak ikut cara orang barat, atau kehidupan kita ni dah banyak ikut orang barat.
sehingga kita tidak tahu macam mana cara Islam ataupun kehidupan Islam. Hari pertama perkahwinan kita ni, perkahwinan kita tu untuk mendapat redha Allah, untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malangnya hari ini berapa ramai yang membuat majlis perkahwinan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, malah mereka berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hari ini ramai perkahwinan tidak ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai isu Ustaz Wadi Anwar, korang tengok apabila kita sendiri tidak tahu hukum hakam dalam agama Islam, hari ini kita telah memfitnah, kita membuat fitnah kepada ulama kita ataupun kepada ustaz kita. Ada setengah pihak memfitnah isu ini dan mengeruhkan keadaan sehingga berlakunya salah faham. Ada pihak ni lah, pihak Wahab lah, korang sendiri faham lah. Mereka akan mencari kesalahan ulama-ulama kita. Jadi kita sendiri ni yang kita menjemput ulama, kita kena ambil tahu pasal hal ini. Jangan disebabkan kita ianya mendatangkan fitnah ataupun menyusahkan ulama kita. Jadi kita ni yang menjemput ulama, tolonglah peka mengenai isu ini. Aku bukan cakap kepada korang saja, tapi untuk diri aku sendiri. Keberkatan sesuatu majlis bukanlah disebabkan kemeriahan majlis itu, tetapi keberkatan sesuatu majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah disebabkan ramainya orang-orang soleh, orang-orang yang soleha yang menghadiri majlis kita. Keberkatan dalam sesuatu majlis adalah disebabkan ada ulama ataupun orang-orang yang soleh ataupun soleha yang datang ataupun menghadiri majlis kita itu. Lagi ramai orang yang beriman datang ke majlis kita, maka makin banyaklah keberkatan dalam rumah tangga kita. Jadi kepada korang, ini ulasan Ustaz Wadi Anwar mengenai isu ini. Cuba korang fokus betul-betul. Saya dijemput untuk menghadiri majlis perkahwinan dan bacaan doa. Bila sampai di majlis perkahwinan tersebut, kemudian dia umum untuk saya baca doa. Dan pengantin tak ada lagi. Jadi saya pun baca doa di majlis tu. Itulah suasana yang berlaku. Saya tak tahulah apa yang riuhnya. Kemudian habis baca doa, saya pun duduk balik. Lepas beberapa minit, diumumkan pengantin pun sampai daripada hujung sana. Bila pengantin sampai daripada hujung sana, saya pun tengok. Saya pun bagi tahu kat PA saya kata, Fulan, saya panggil nama dia lah. Kita kena balik sekejap. No? Kita kena balik. Kita kena terus balik. Ustaz tak dapat nak teruskan majlis. Jadi saya ambil keputusan untuk tak makan, tidak bergambar, tidak bersama dengan tentatif sehingga ke akhir majlis. Saya buat keputusan terus baliklah. Jadi tuan-tuan, perlunya kita mencari ilmu agama sebagai kita punya penyuluh kehidupan kita untuk menuju kehidupan akhirat kita. Paling penting, seorang lelaki kena jaga solat berjemaah dekat masjid. Jagalah solat berjemaah dekat masjid. Sebab apa? Bila seseorang lelaki dia tidak menjaga solat berjemaah dekat masjid awal waktu, maka dia bukan suami yang soleh, tetapi dia adalah suami yang soleha. Sebab macam mana seorang yang soleha nak membimbing isteri? Yang nak membimbing isteri ni kena suami yang soleh. Jadi sebab tu hari ni kita kena cari ilmu agama. Jangan kita meremehkan ilmu agama. Biarlah kita hari ni buta mengenai dunia, tapi kita celik mengenai akhirat. Ingat ya tuan-tuan, cari ilmu agama. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni takkan habis selagi kita ni tak mati. Cari setiap hari, cari ilmu agama, jaga solat, dan jangan lupa kita ni kena belajar adab. Adab ni penting dalam kehidupan kita. Kalau tak, macam mana suami nak beradab dengan seorang isteri? Kalau tak, macam mana seorang isteri nak beradab kepada suami dia? Ingat ya tuan-tuan, cari ilmu agama. Yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.